Benar Tuhan, tanpa campur tangan-Mu tidak mungkin kami boleh ada sampai hari ini. 主，如果没有在当中动工，我们不能够活到现在。 Segala berkat, segala yang kami punya hari ini semua semata-mata karena kasih karunia-Mu. 我们所拥有的一切，我们所拥有的祝福，都从你而来。 Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau tunduk dan belajar kepada firman-Mu. 主，这时候我们要匍匐在你面前，学习你的话语。 Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. 愿你的话语成为生活的脚灯。 Kami memohon Roh-Mu yang kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hati dan pikiran kami saat ini. 你的灵在我们心、我们思想当中动工， Sehingga benih firman Tuhan yang ditabur itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. 好让你的种子在我们心田当中可以种功，可以产出果效来。 Berkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sungguh-sungguh kami tunduk taat kepada kebenaran firman-Mu. 求你帮助我们讲的是听的都同感一灵。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求， Amin. 阿门。 Saudara, pada firman Tuhan pada saat ini akan dibacakan oleh lektor, yaitu Penatua Kong Lin Lin. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 我所使你们被掳到的城，那城你们要为那城求平安，为那城祷告和耶和华，因为那城的平安，你们也随着的平安。 Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ya, saudara, kalau kita melihat kondisi Indonesia hari ini, kita menyadari bahwa banyak hal terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. 弟兄姐妹，如果我们注意到我们自己印尼国家，我们看很多事件发生。 Sebagai bangsa yang besar, tentu saudara ada banyak kekayaan alam maupun keindahan alam yang kita punya. 我们看到这个这么大的国家，充满都有很多很多的来源。 Tetapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa pembangunan di tengah-tengah bangsa negara kita ini tidak begitu merata. 但是我们看到这些建筑都不是同一个地方同样的程度。 Masih ada banyak daerah-daerah yang tertinggal yang belum terjamah dan bahkan membutuhkan banyak uluran tangan daripada pemerintah. 我们看到还有许多偏僻的地方，还需要政府多加的在那边注意。 Selain itu saudara, kita juga melihat begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah negara kita. 我们看到现在我们的国家发生的事件这么的多， Hampir setiap hari saudara kita dipertontonkan dengan berita-berita penangkapan korupsi, pengungkapan kejahatan dan sebagainya macamnya. 我们看到每一天很多新闻在报道，哪里一边有很多的贿赂。 Nah, semua berita itu seringkali membuat hati kita tawar. 当我们看到这事件的时候，我们的心就冷淡了。 Ditambah lagi kita hidup di kota Medan. 特别我们住在这个美兰国家， Orang bilang ini Medan, Bung. 我们看到这个是美兰的城市。 Dulu saya banyak tanya, kenapa begini, kenapa begitu? 可能我们讲为什么发生这样，又为什么发生那样？ Lalu jawaban yang diberikan, ini Medan, Bung. 他的答案就是这个是美兰， Tidak ada yang suruh kau datang ke Medan. 没有人叫你来到美兰。 Saudara, pada kita melihat kota kita, kita justru malah membuat hati kita makin merasa tawar, betul. 当我们看到我们的国家的时候，让我们自己冷淡了。 Kita melihat kejahatan terjadi, kita melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kita. 我们看到很多的事件发生，很多犯罪发生了， Tanpa disadari saudara, semua itu mempengaruhi cara kita hidup hari ini. 这些都能够来如何的改造我们的生活。 Nah, umumnya saudara, pada waktu seseorang melihat situasi di sekitarnya seringkali terjadi dua ekstrim. 当我们看四周围的时候，常常有两件特别的事件。 Ekstrim yang pertama adalah saudara, orang seringkali kemudian menarik diri. 第一个就是我们都自己离开了环境。 Saudara, biasanya kenapa menarik diri? Karena merasa, aduh dunia udah terlalu kacau. 为什么我们离开脱离这个环境呢？因为我们觉得这个世界已经这么的混乱了。 Daripada saya terkontaminasi, daripada mempengaruhi iman saya, lebih baik saya menarik diri. 让我能变
变成犯罪的话，我更好离开这个环境。 Saya membatasi semua akses yang kemudian bisa mempengaruhi iman saya. 所以我把我四周围的情况把它捆了，让我的灵命不要跌倒。 Memang ada di tengah-tengah dunia, dia ada berdiri di tengah-tengah masyarakat, tetapi dia mengunci dirinya. 虽然他在四周围的环境当中，但是他把自己捆绑上来、锁上来了。 Nah, saudara, umumnya biasanya menarik diri juga kita suka lakukan sebenarnya di gereja. 其实我们在教会，我们常常以这样子的行。 Misalnya gereja melakukan retreat, kita kan menarik diri dari kesibukan 2-3 hari ya. 就像我们到进修会去，我们离开我们四周围的情况，在那边聚集在一起。 Nah, di retreat itu kita disegarkan, kita dibangunkan kembali. Tetapi jangan lupa setelah retreat kita diutus kembali. 但是我们在当中的时候，我们再次学习更靠近主，但是不要忘记，只过后我们要回到我们的四周围。 Tetapi yang ini bukan demikian, saudara. 但这些人不是这样子的， Retreatnya bukan 3 hari, 他所进修不单单只是3 tapi 天， seumur hidup. 乃是一生一世。 Dia menarik diri, membatasi diri untuk bersentuhan dengan dunia luar. 他把自己围包起来，不要与四周围有联系。 Istilah katanya dia tidak mau peduli dengan apa yang terjadi dengan sekitar. 换句话来说，他就不在乎四周围所发生的事情。 Yang penting saya dengan Tuhan. 最主要是我与上帝沟通够了。 Nah, kalau seperti ini, saudara, orang-orang ini menjadi tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang. 这样子的人就不再成为神的光、神的盐。 Karena terang harusnya menerangi ya dan mengusir kegelapan. 因为我们的光是来推去一切的黑暗。 Tapi kalau cuma terang berkumpul dengan semua terang, ya nggak ada berfungsi mengusir kegelapan. 如果我们只是光聚集在一起，就我们不能够除去了这个黑暗。 Tetapi ekstrem yang kedua, saudara, tebaliknya justru malah melebur dan hampir-hampir kehilangan malah identitasnya. 有一部分人就是在一起跟他们同化了，就失去得了他自己的， Karena sangat meleburnya, dia makin sama dengan dunia. 因为他这么的同化，就更像这个世界。 Kalau pergaulannya mabuk, dia justru yang menginisiasi, mengidekan pertama, mari kita mabuk. 如果要大家要喝酒醉的时候，他反而聚集大家在一起来酒醉。 Kalau semua lingkungannya judi, dia justru bandarnya. 如果说四周围要玩赌博的话，他就成为赌博的主工人。 Kehidupannya, saudara, bukan lagi sama, tapi malah lebih parah daripada dunia ini. 他不是单单好像他们，乃是比他们更糟糕。 Nah, yang demikian juga, saudara, artinya dia sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai garam, betul? 这样子的人也好像他没有发出盐的味道来。 Kita sudah belajar 2 minggu lalu bagaimana garam yang menjadi tawar. 我们2个星期前也学习了暗淡的盐的， Gak ada gunanya lagi. 已经没有了那个用处。 Nah, saudara, apakah memang Tuhan meminta kita melakukan salah satu daripada 2 ekstrem ini? 是不是上帝要求我们就选择其中的一个吗？ Tentu saja, saudara, jawabannya adalah tidak. 上帝不这样子的选择。 Pada waktu kita tadi membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, 当刚才我们读耶利米书29章第7节的时候， Tuhan justru memanggil kita untuk melakukan bukan 2 ekstrem ini, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. 上帝不选择我们成为其中的一个，乃是我们要行的更深入于这一步。 Allah meminta kita untuk hidup setia di tengah-tengah kota di mana kita berada. 就是上帝，我们在我们拥有的地方更的爱戴他们。 Saudara, kalau kita memperhatikan bagian kitab Yeremia ini, 就我们注意这个耶利米书的时候， saudara, ini bukan hanya berbicara tentang kota, 它不单单只是讲到那个城市， tetapi bicara tentang sebuah kerajaan. 乃是一个国家。 Saudara ingat bahwa kitab ini, Yeremia pasal 29 ini dituliskan untuk orang-orang yang berada di dalam pembuangan. 我们讲到这一段经文是讲到那些被俘虏的人民们， Artinya kondisi orang Israel pada waktu itu bukan sedang berada di Yerusalem. 乃是当时他们不是在耶路撒冷的， Kalau mereka berada di Yerusalem, lalu Tuhan berkata, usahakan kesejahteraan kota itu, ya oke-oke aja loh. 如果他们在耶路撒冷，上帝说你要为这个城市而祷告，那是很公理的， Karena memang Yerusalem adalah ibu kota orang Israel, 因 bukan? 为那是他们的最主要的城市。 Bukankah sudah sewajibnya seharusnya orang-orang umat Tuhan mensejahterakan kota di mana Tuhan hadir?
我们成为他的子民，要围着我们的城市而祷告，那是很对 Tapi 的。 justru saudara pada waktu ayat ini dibicarakan itu konteksnya mereka berada di Babel. 当这个经文讲到的时候，是他们已经被俘虏到巴比塔。 Saudara kita tahu bangsa Babel adalah bangsa yang begitu kejam. 我们知道巴比塔的人民是这么的凶恶， Bangsa Babel tidak segan-segan kemudian melakukan yang buruk kepada jajahannya. 他们对他们所俘虏的人民行很多的恶事。 Pada waktu bangsa Babel menguasai sebuah bangsa lain, maka dia akan pasti membinasakan para prajurit yang hebat-hebat. 巴比伦他们如果已经俘了占一个国家的时候，他们在那边欺压那边的人民。 Tidak hanya sampai di situ, saudara, anak-anak muda yang mereka melihat ini muda-muda bagus-bagus, mereka akan tawan bawa ke negara mereka. 我们看到那些全民穷壮的人，他们把他俘虏到他们的国家去。 Lalu yang ditinggalkan di negara itu adalah orang-orang yang sudah tua, sudah renta, papa, dan bahkan anak-anak kecil. 他们所留下的是这些老的、幼的， Sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk bisa memberontak. 所以这样子的子民根本没有力量来反抗。 Nah, itu sebabnya saudara waktu membaca kitab Daniel, saudara tahu bahwa Daniel adalah anak-anak muda yang diangkut ke Babel. 我们看到他们读但以理书的时候，就是但以理成为一组人，被他们俘虏到巴别塔。 Nah masalahnya saudara mereka bukan cuma diangkut, ditawan, dibawa ke sana. 他不只是他们抓他们到他们的国家罢了， Tetapi justru mereka juga diubah identitasnya, diajarkan adat istiadat, bahkan diberikan makanan-makanan yang tidak seharusnya mereka makan. 当他们到那边的时候，他们的生活被他们改变了，他们所吃的东西是应该他们不可以吃的。 Saudara bayangkan orang-orang Israel itu punya konsep saudara bahwa beribadah itu harus di Yerusalem. 他们以前的以色列人，他们的想法就是，如果要崇拜上帝，必须要到耶路撒冷去， Karena itu adalah tempat di mana Tuhan kemudian hadir dan Tuhan ada di sana. 他们觉得那个地方是上帝存在的地方。 Sebabnya saudara akan mendapati di Mazmur, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 所以我们看到诗篇当中告诉我们说，当我靠近神的时候，我的心被满足了。 Pada waktu orang mengajakku beribadah ke bait Allah, maka aku akan bersuka cita. 当有人带领我到神的殿敬拜神的时候，我的心充满了欢喜快乐。 Saudara, bait Allah bukan hanya sebuah tempat untuk beribadah, tapi merepresentasikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. 所以，一个地方敬拜神的地方，不是单单只是敬拜的地方，乃是可以显明神存在的地方。 Maka pada waktu mereka dibawa, ditawan jauh daripada tempat Yerusalem itu, kota 当他 Yerusalem, 们被俘虏离开那很远的地方，离开 maka 很远的地方 mereka merasa diri mereka itu tidak berharga lagi. 所以，他觉得自己没有了意义， Mereka merasa tidak ada pengharapan. 他们没有了盼望， Mereka juga merasa nggak tahu kapan bisa balik lagi ke Yerusalem. 他们也不知道什么时候我们可以回到耶路撒冷。 Mereka merasa orang-orang yang dibuang dari hadapan Tuhan. 就他们觉得自己被上帝所抛弃， Mereka merasa Tuhan mengusir mereka dari tempat yang seharusnya mereka berada. 他们觉得自己被上帝驱赶出去，在神所存在的地方。 Dan lebih parahnya mereka merasa bahwa Babel adalah kota atau tempat negara yang sebenarnya saya sangat tidak suka tapi harus datang ke sana. 他们觉得这个巴别塔成为他们其实不喜欢的地方，但是必须要存在的地方。 Saudara, lebih berat mana? Kita nggak boleh makan yang kita suka atau kita dipaksa makan yang kita nggak suka? 弟兄姐妹，如果我们不可以吃我们喜欢吃的东西，还是我们被逼我们吃我们不喜欢喜欢的东西，哪里一个更痛苦？ Sama beratnya ya. 其实两个都很重， Tergantung makanannya musuh. 在乎他的食物是什么。 Kalau saudara yang suka durian, 就弟兄姐妹，你们喜欢榴莲的话， dikasih di hadapan saudara durian oci, 就看到你面前有欧记的榴莲， tapi dokter lihat nggak boleh makan. 但是医生说不可以吃， Ya. Berat nggak saudara? 觉得很痛苦吗？ Berat. 很痛苦。
Tapi lebih berat orang yang nggak suka durian, 但是更痛苦就是那些不喜欢吃榴莲的人， cium baunya sudah mual-mual, 当然嗅到的味道就想要吐。 diperhadapkan di depan durian, 在榴莲的面前， disuruh makan. 强逼他吃， Lebih berat ya, betul nggak saudara? 一定觉得更痛苦。 Ya, kalau nggak bisa makan karena kita ada sakit, ya kita telan ludah aja lah. 如果我们因为病痛所以不可以吃，我们只是吞口水罢了。 Tapi kalau disuruh makan yang kita nggak suka, nggak bisa ketelan di sini, saudara. 就叫我们吃我们不喜欢的东西，就好像是在我们口中。 Saudara, kira-kira itulah yang dialami oleh bangsa Israel. 所以以色列人所发生的事件，就好像 Mereka nggak mau pergi ke Babel. 他们不要到别塔去， Tapi kenyataannya mereka harus ke Babel. 但是我们必须到别塔去， Itu sebabnya mereka merasa terbuang. 所以我们觉得他们被丢弃了。 Tapi menariknya bahwa ayat ini ditujukan Tuhan kepada mereka, bahwa mereka harus kemudian mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan membuang mereka. 但是他们要知道，上帝指着他们要祝福那些的城市，上帝才会祝福他们。 Saudara, ada orang yang berpikir bahwa, loh, kok kalimatnya Tuhan membuang mereka? 就为什么上帝已经活络了他们？ Apa jangan-jangan memang Tuhan itu sengaja menyusahkan umatnya? 是不是我们的上帝来让他的子民们受苦难嘛？ Jangan-jangan Tuhan adalah aktor bukan aktor ya. Jangan-jangan Tuhan itu yang memikirkan, merancangkan kejahatan kepada umat. 哦，是不是我们的上帝在那计划一切的过错吗？ Saudara, jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah kita. 弟兄姐妹，不要对我们上帝有不好的见解。 Sekali lagi saya tekankan saudara bahwa Allah kita itu baik. Amin. 再次我强调说，我们的上帝是好的，阿门。 Dan dia tetap baik sekalipun kondisi kita tidak baik. Amin. 他虽然我们四周围非常的不好，但是还是好的。 Kebaikan Allah itu tidak berubah kepada kita sekalipun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. 我们的情况虽然不好，但是上帝对我们的好还是永远的好。 Saudara, inilah yang ingin Allah tunjukkan kepada orang-orang Israel. 这就是上帝要对以色列人所显示的一切。 Betul kamu menderita, 虽然你受苦， betul kamu terpaksa ke Babel, 你必须要到巴比。 betul kamu ditawan oleh Raja Nebukadnezar, 虽然内布加德上强逼你们， tetapi ingat bahwa Allah tidak pernah lepas kendali atas kehidupanmu. 但是上帝还是看顾你的。 Tidak ada sejengkal pun dalam hidupmu yang Allah tidak berkuasa. 在你生活当中每一寸寸，上帝都有人。 Allah mengizinkan kau mengalami penderitaan ini. 虽然上帝有允许这些发生在你身上， Betul Nebukadnezar berkuasa, 你不在你上虽然有权柄， tetapi Allah jauh lebih berkuasa 我 daripada 们的上 Nebukadnezar. 帝比他更有权柄。 Itu sebabnya saudara, Allah ingin menyatakan kepada orang-orang Israel bahwa Allah berdaulat di atas tempat di mana mereka berada. 就是上帝要显示他的子民说，虽然你们在哪个地方，上帝是充满的能力的。 Begitu juga dengan kita hari ini saudara, Allah berdaulat di atas tempat di mana kita berada hari ini. 虽然我们在我们情况如何，上帝都是充满的能力的。 Saudara, Allah mengutus mereka ke sana. 上帝差遣他们到那里去， Allah bukan cuma mengutus, tetapi Allah juga memanggil mereka 不单单只是差遣他们，乃是呼召他们 untuk menjadi kawan sekerja Allah. 成为神的同工。 Dan Allah memelihara mereka. 上帝也要看顾保守他们。 Saudara, bukankah itu juga yang Allah nyatakan kepada kita hari ini di tengah-tengah kehidupan kita? 在我们生活当中，上帝也显示这样的情况给。 Saudara, jangan berpikir bahwa kehadiran saudara dan saya di kota Medan itu sebuah kecelakaan. 你们不要觉得你我存在缅兰是一个发生的事件罢了。 Sebenarnya kalau boleh pilih, saya tuh nggak mau tinggal di Medan, Musa. 就可以选择的话，根本不喜欢住在缅兰。 Ya, di Medan belok-belok dikit lah. 我希望在缅兰有转弯一点的地方去。 Dan negara yang sangat maju, yang semuanya aman, semuanya baik. Harusnya saya tinggal di situ. 我可以的话，我住在那些大的国家，而且安全的国家。 Ini karena leluhur saya sudah datang di Medan, tinggal di Medan, ya terpaksa loh saya harus di Medan. 因为我的祖先已经来到了缅兰，所以我生在缅兰，住在缅兰咯。 Ada orang juga yang datang ke Medan itu karena pekerjaan, ditugaskan harus bekerja di Medan. 有的人说，因为我被差来缅兰工作，所以必须要住在缅 Ya 兰。 mau bagaimana lagi? 我没有的选择。
Tapi saudara, saya mau berkata pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru. 弟兄姐妹要告诉大家，这个是错误的观点。 Saudara, Allah mengutus kita hari ini berada di tengah-tengah kota Medan. 上帝差遣我们住在每人的城市， Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, amin. 在我们生活当中，每 Kalau saudara dilahirkan di kota Medan itu artinya saudara punya panggilan Allah di tengah-tengah kota 我们 ini. 住在美兰不是突然的，因为我们已经被神呼召住在美兰这个地方。 Saudara, Allah ingin saudara dan saya melihat ini sebagai sebuah bagian rencana Allah. 弟兄姐妹，上帝要我们看到这个是神的一切的计划。 Hari ini saudara berada di sinilah Tuhan juga berkuasa atas kehidupanmu dan kota di mana engkau berada. 就是现在我们坐在这里，上帝已经拣选让我们在这里，我们的生活一切 Tapi tidak hanya sampai di situ, saudara. 不单单只是到此为止。 Bukan hanya menyadari bahwa Allah berkuasa dalam kehidupan kita dan kita harus menjalani perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. 不是说因为上帝拣选我们在这里，说我们必须要在这里生活。 Tapi Allah juga menginginkan agar umat Allah itu mengusahakan kesejahteraan kota itu. 乃是上帝要我们他的子民围着这个美兰的地方行平安的事。 Saudara, kata usahakan itu adalah sebuah tindakan yang proaktif. 弟兄，这里在看到只是个动词， Artinya saudara, kepada waktu seorang mengusahakan itu dia mengerjakan berbagai macam hal untuk kesejahteraan kota itu. 就是他必须行很多事件，会得到为这个城求平安。 Saudara, perhatikan lagi bahwa konteks ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang berada di pembuangan. 弟兄姐妹，再次强调，这个时候是以色列的人被俘虏到其他的地方。 Saudara, orang-orang yang berada di pembuangan selalu berpikirnya bisa hidup aja udah syukur. 就他们被俘虏的人民，他们觉得自己可以活，就是已经是 Tidak usah memikirkan yang jauh-jauh yang muluk-muluk. 我们必须不需要想到很远很远的事 Bisa 情。 melewati hari demi hari aja udah bersyukur. 一天可以过一天，已经要感谢神。 Maka kalau paradigmanya boleh menjalani hari demi hari udah bersyukur, dia tidak akan pernah merencanakan bahkan memikirkan hal-hal yang baik yang penting untuk kota itu. Betul? 他的想法只是能够一天过一天过好就可以了，所以他就从来没有求这个城可以有平安。 Karena yang penting saya bisa lewatin hari demi hari. 最主要我可以活着一天过一天就好了。 Saudara, perhatikan bahwa Tuhan sedang mengubah paradigma orang-orang Israel yang dibuang ini dari sekedar bertahan hidup di Babel menjadi melayani Tuhan di Babel. 弟兄姐妹们，上帝就改变他的思想，不然他们只是可以生存在巴别塔，乃是他们可以为巴别塔所求平安。 Kamu ada di sana bukan cuma untuk bertahan hidup, 你在那个地方不单单只是可以生存罢了， tetapi Allah mau engkau mengusahakan kota dan kesejahteraan daripada kota 乃 itu. 是上帝要你如何的设法去求，让这个城可以有平安。 Saudara, kalimat yang sama juga ditujukan kepada kita hari ini. 今天上帝的话也对我们每个人说话。 Saudara, Tuhan tidak hanya ingin saudara menjalani keseharian kita di tengah-tengah kota Medan hanya untuk bertahan hidup. 我们不单单只是在这个美兰的地方能够生存罢了。 Udah cukup lah kalau saya udah punya rumah, punya usaha, ya udah cukup sampai di situ aja. 我已经有家有事业，已经够了。 Yang penting semua berjalan dengan baik-baik, ya udah cukup. 让一切平平稳稳的过就已经够了。 Saudara, seorang murid Kristus tidak hanya dipanggil untuk bertahan hidup. 弟兄姐妹们，神的子民不单单是被呼召，只是可以生存罢了。 Tapi sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi kota di mana kita berada hari ini. 成为神的门徒，我们必须要为我们的国家求平安。 Adakah kita memikirkan kota ini jauh lebih daripada yang seharusnya? 是不是我们可以围着我们的这个城市、这个国家做得更大的贡献吗？ Adakah kita menaruh rasa peduli kepada kota ini? 是否我们在乎我们的城市吗？ Saudara, saya perhatikan kebanyakan masyarakat di sekitaran kita adalah orang-orang yang kurang peduli. 注意到我们四周围人常常有很多不在乎的， Itu sebabnya tidak heran kejahatan terjadi di mana-mana. 所以有很多的罪恶事件发生在每个地方。 Pada waktu tetangga depan didatangin oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan digasak rumahnya, 就我们看到我们邻居被人朽坏的时候， di dalam rumah kita lihat dari jendela. 我们从窗口看到这个事件， Siapa itu? 那是谁？ Udahlah, gak usah ribut-ribut. 我不要去理睬他， Bukan urusan saya. 不是
是我的事件， Yang penting bukan rumah saya yang 最 dibawa 主要 wisata. 不是我的家被他们敲 Rumah 诈， tetangga nggak apa-apa. 那邻居的家不在乎。 Saudara, sikap-sikap seperti inilah yang kemudian membuat subur kejahatan, betul? 这样子的情况让四周围都很多的恶的事件 Karena 发生， rendahnya kepedulian terhadap tetangga. 因为不在乎我们四周围的邻居发生的事件 Kita nggak mau peduli, udahlah itu urusan tetangga bukan urusan kita. 那是邻居的事件，不是我的事件。 Saudara, bukankah itu yang terjadi di tengah-tengah kita? 弟兄们，这样子的事情发生在我们当中， Berbagai macam ketidakadilan terjadi, kita pun nggak peduli. 很多不对的事情发生，我们也不在乎。 Selama bukan saya yang dirugikan, 只要我没有损害， beokin loh, 不要紧吧， nggak masalah. 不在乎。 Kita tutup mata. 我们把眼睛盖起来。 Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk demikian. 上帝不要呼召人成为这样子的人， Tuhan mau kita peduli terhadap hal-hal yang demikian. 上帝要我们在乎这一切。 Bagian terakhir, saudara. 最后一点， Bukan hanya mengusahakan kesejahteraan kota, 不是我们如何来让这个城市可以得平安， tetapi Tuhan juga meminta kita untuk berdoa bagi kota itu kepada 乃是 Tuhan. 我们每个人要为我们的城市而求。 Saudara, bayangkan perasaan orang-orang Israel yang mendengarkan firman ini. 我们看到当时的以色列人听到这样的神的话语， Mereka sedang terbuang. 他们那个时候被抛弃了， Mereka marah karena mereka berada jauh daripada bait Allah. 他们很生气，因为我们离开了神的殿， Mereka berada di bawah pemerintahan yang tidak mengenal Tuhan. 他们在一个国家根本不认识神的国家， Mereka dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. 他们被逼行那些恶的事。 Sekarang Tuhan bilang berdoa buat kota itu. 上帝叫他们为这个国家而祷告。 Oh, ya udah pasti kami berdoa Tuhan. 我们一定这样子的祷告。 Tuhan turunkanlah api dari sorga menghanguskan kota ini. Betul nggak gitu 上 kira-kira 帝啊， doanya 求 ya? 你施下的很大的火来烧这个城市。 Tapi kalau itu doanya nggak cocok sama kalimat di atas. Betul nggak saudara? 如果他们这样子的祷告，就好像上面的神的话语不， Karena kalimat di atas usahakan kesejahteraan. 因为上帝要我们让他们能够为这个国家行， Kalau doanya api dari surga datang menghanguskan, itu namanya bukan kesejahteraan. 就把火焚烧了，然后就是为了国家的平安。 Artinya Allah ingin kita berdoa dengan mendoakan hal-hal yang baik bagi kota 就 itu. 是要我们求助为的好的事件。 Nah, saudara, doa itu seringkali memperlihatkan kedewasaan atau kematangan spiritualitas seseorang. 所以在我们祷告当中，可以看到我们属灵上的成长。 Doa yang tidak dewasa adalah doa yang berpusat kepada diri sendiri. 如果只是围着自己而祷告，就是不成熟的。 Biasanya selalu diakhiri dengan kata ku. 后面常常用我来称呼， Berkati usahaku, 求你看顾我的一切， berkati keluargaku, 求你看顾我的家庭， berkati anak-anakku, 求你看顾我的孩儿， berkati rencana-rencanaku, 求你看顾我一切的计划， berkati masa depanku, 求你看顾我一切的前程， berikan aku keuntungan. 赐给我有利益， Semuanya ke aku. 全部是为自己而祷告。 Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya berdoa secara demikian. 上帝不要我们只是为这样的事件而祷告。 Pada waktu Tuhan meminta orang-orang Israel doakan kota di mana kamu berada. 上帝要求你在哪里个地方，你要为那个国家城市而祷告。 Saudara, Tuhan mau mereka bertumbuh secara dewasa. 上帝要我们属灵增长的成长， Berdoa bagi pemerintahan kota itu. 要为那个地方而祷告。 Di antara mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka perlu mengenal Tuhan. 那些还没有认识主的人可以认识主。 Doakan kemudian bagaimana cara-cara pemerintahan itu menangani, mengatasi ketidakadilan berbagai macam problema yang terjadi. 为我们的市政府而祷告，让一些不好的事件能够解决。 Saudara, jadi Allah meminta umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam dunia ini. 上帝要求我们成为他的同工来为这个世界而行。 Saudara, Allah ingin kita semakin bertumbuh matang di dalam doa-doa kita. 所以在我们的祷告当中，一直不断的有增长， Bukan hanya memikirkan diri,
不单单是为着我们自己而祷告， tapi juga mendoakan begitu banyak hal yang ada di tengah-tengah kita yang perlu kemudian campur tangan Tuhan. 我们要为我们四周围的一切而祷告，让上帝下手来帮助。 Saudara, saya tahu nggak mudah mendoakan kota, bangsa yang kemudian seringkali mengecewakan kita. 弟兄姐妹，通常我们要为我们伤我们心的人而祷告是不容易的。 Melihat situasi, kondisi negara kita, ada banyak di antara kita yang udah merepet, betul? 看到我们国家的四周围，大家都很多的怨言， Bukan lagi di medsos, tapi sampai di meja makan kita tetap merepet ngomongin tentang kondisi negara kita. 不是在我们荧幕上我们看到，乃是我们桌椅上吃饭桌的前面也是一直在那发怨言。 Pengen ikutan saran orang-orang kabur dulu, nggak punya duit kita. 也好像别人说，走到别个国家，我们又没有钱， Tapi nggak kabur, capek hati kita ngadepinnya. 结果没有走的话，心也很重 Yang paling bisa kita lakukan apa? Ya udah merepet aja lah. 啊，就是我们只是发怨言罢了。 Nah, saudara, daripada waktu kita gunakan untuk merepet, 结果我们的时间只是花在发怨言罢了。 bukankah jauh lebih baik kita mendoakan kota ini 我们更好就是我们为我们的国家、我们的城市来祷告， agar shalom Tuhan itu turun di tengah-tengah kota ini, 让上帝的平安来到我们当中， agar shalom Tuhan itu dirasakan oleh seluruh orang. 好让上帝的平安可以来到我们所有的人。 Kapan terakhir doain bangsa negara? Tadi, ya. 最后我们为我们国家祷告是什么时候？刚才吧。 Untung Musa ingetin tadi doa. 还好牧师刚才我 Jangan-jangan sudah 81 tahun kita nggak pernah doain. Nggak mungkin ya. 可能我们很长的时间没有为国家祷告罢了。 Ya, kita perlu banyak-banyak berdoa untuk bangsa negara kita, saudara. 我们必须要为我们的国家多。 Kita hadir di sini bukan karena kecelakaan, 我们来到这里不是一件事件， ada maksud Tuhan. 乃是有神美好的旨意。 Jangan hidup hanya untuk bertahan, tetapi hiduplah untuk melayani di tengah-tengah kota ini. 我们活着不是一天过一天，乃是活着为着荣耀神、侍奉神。 Kita berdoa. 我们低头祷告， Tolong kami Tuhan, 主求你帮助我们， untuk kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. 好让我们是生活上心里的话语。 Tentu tidak mudah ketika kami dikecewakan, kami disakiti, kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. 这些都是不容易，我们被伤害了，我们所受的苦，所以我们不容易降心。 Tetapi Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia. 主求你再次提醒我们是你的同工。 Tuhan mau kami menjadi berkat bagi kota di mana kami berada. 主要让我们成为这个城市的祝福。 Sebab itu pakai kami semua ya Tuhan. 主求你使用我们每个人。 Apapun profesi kami hari ini, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang kami jumpai. 我们在每个地方、每个程度，我们都成为别人的祝福。 Kami mau menabur kasih di tempat-tempat yang sulit. 我们要施下你的爱，在这 Kami mau 困难的 menjadi 世界。 garam dan terang di tengah lingkungan kami. 我们要成为光，成为盐，在我们四周围当中， Hingga sungguh-sungguh kehadiran kami boleh dirasakan oleh banyak orang. 好让我们的存在可以帮助很多人。 Tolong pimpin sertai kami. 求你帮助带领我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我祷告，奉主名求， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita semua. 上帝祝福我们大家。